Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke Taklimat Perpustakaan Tun Dr. Ismail, UiTM Cawangan, Johor. Sebelum saya memberi taklimat, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Indah Nur Zulaili, di mana saya merupakan pelajar latihan industri di PTDI UiTM Cawangan, Johor. Tuan-tuan dan puan-puan, tujuan kita melaksanakan taklimat ini adalah untuk memperkenalkan koleksi dan perkhidmatan yang terdapat di PTDI dan apa kepentingan-kepentingan perpustakaan itu sendiri dalam membantu sesi pembelajaran dan juga kecemerlangan akademik para pelajar. Baiklah, kita pergi ke sejarah penubuhan PTDI UiTM Cawangan, Johor. Kalau kita perhatikan pada tahun 1983, ditubuhkan di Bukit Siput, kemudian PTDI di kampus yang baru ditubuhkan pada tahun 1998. Di Lakin ditubuhkan bermula pada tahun 2007, di Pasir Gudang pada tahun 2014. Dan kita telah mendapat bangunan kedua iaitu bangunan kita pada tahun 2013. Okey, saya nak terangkan di sini bahawa bangunan baru ini dikenali sebagai PTDI 1. Manakala bangunan yang lama dikenali sebagai PTDI 2. Jadi anda jangan confuse di situ ya. Baiklah, seterusnya ini merupakan visi dan misi perpustakaan. Visi perpustakaan adalah untuk menjadikan perpustakaan UiTM bertaraf dunia sebagai pembangkit kesejanaan dan kecemerlangan universiti dalam pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan yang boleh dicapai oleh pengguna secara fizikal dan maya. Manakala bagi misi perpustakaan pula adalah untuk mempertingkatkan perkhidmatan perpustakaan melalui sumber dan pengurusan ilmu serta teknologi terkini bagi menyokong pembelajaran dan penyelidikan dengan penyampaian perkhidmatan yang berkualiti serta penyediaan persekitaran yang selesa dan mesra untuk seluruh warga UiTM. Baiklah, seterusnya ialah carta organisasi. Seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan boleh perhatikan, pengurusan perpustakaan diketuai oleh Puan Mawar Nur binti Abdullah iaitu Timbalan Ketua Pustakawan, dan di kampus Gamat kita ada Encik Ahmad Akmal bin Muhammad Idris dan Puan Siti Rozana binti Mat Sanad. Manakala di Pasir Gudang kita ada Encik Idris bin Muhammad dan Encik Nur Azlia binti Muhammad Azhar. Kalau anda nak tahu pengawal-pengawal ini menjaga unit apa, untuk Encik Ahmad Akmal dan tim di sini adalah yang berkaitan untuk pentadbiran organisasi, perancangan dan pembangunan perpustakaan. Di unit perkhidmatan perpustakaan diketuai oleh Puan Siti Rozana binti Mak Sanad dan di Perpustakaan Digital dan Arkib juga diketuai oleh Puan Siti Rozana binti Mak Sanad dan ini adalah tim beliau. Bagi kampus Pasir Gudang, tim Encik Idris Muhammad di unit pentadbiran organisasi dan perancangan serta pembangunan perpustakaan dan juga arkib cawangan. Dan untuk Cik Nur Azlia, beliau dan tim bertanggungjawab untuk perkhidmatan perpustakaan dan perpustakaan digital. Baiklah, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan nak mengetahui lebih lanjut mengenai fungsi dan unit-unit yang saya terangkan tadi di PTDI, tuan-tuan dan puan-puan boleh melayari laman web kami di bahagian collection. Kita ada exhibition di situ, terdapat pameran maya dan tuan-tuan dan puan-puan boleh klik pada bahagian Tun Dr. Ismail. Di situ kita ada jelaskan setiap unit dan perkhidmatan yang kita tawarkan. Banyak dekat situ, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok ya. Okey, seterusnya untuk waktu perkhidmatan. Bagi waktu perkhidmatan kita ada dua, iaitu pada hari Ahad sehingga hari Rabu. Kita buka pada pukul 8.30 pagi sehingga 4.45 petang. Kenapa orang kata buka pukul 8.30 dan tutup pukul 4.45? Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Kita nak bagi masa supaya setting untuk pembukaan dan juga bila nak tutup tu kita nak susun buku-buku tu ya. Okey, dan pada hari Khamis kita buka pada pukul 8.30 pagi sehingga 3.15 petang. Sebab apa? Pada hari Khamis, waktu perkhidmatan di UiTM Johor tutup pada pukul 3.30 petang. Jadi kita akan tutup pada pukul 3.15 petang. Tapi anda jangan risau, andai kata selepas 3.30 petang atau lepas daripada waktu pejabat dan anda mempunyai soalan-soalan ataupun pertanyaan yang tuan-tuan dan puan-puan nak tanya, bolehlah gunakan live chat kami. Saya akan terangkan sebentar nanti. Perkhidmatan live chat yang mana bila luar waktu perkhidmatan, kami akan cuba jawablah untuk hari seterusnya ya. Baiklah, seterusnya untuk pinjaman bahan. Selalunya orang tanya, pelajar pradiploma ni boleh pinjam berapa ya? Baiklah, kita tengok di sini. Untuk pelajar sijil atau pradiploma, boleh pinjam 10 buah buku selama 14 hari. Diploma, 20 buah buku selama 14 hari. Ijazah, 20 buah buku selama 14 hari.
sarjana atau master 40 buah buku selama 28 hari dan PhD 60 buah buku selama 28 hari. Manakala untuk staf akademik, sebanyak 30 buah buku boleh dipinjam selama 28 hari dan staf pentadbiran 20 buah buku selama 28 hari. Jadi banyak kemudahan yang kita anda berikan ataupun jumlah bahan yang kita berikan untuk tuan-tuan dan puan-puan buat pinjaman. So, datanglah ke library untuk membuat pinjaman ya. Katakanlah 14 hari tu anda rasa nak sambung pinjam lagi, boleh ke? Boleh, kita boleh buat renewal sebanyak 2 kali. Okey, ini adalah maklumat yang paling penting yang saya nak ingatkan di sini ya. Macam tadi saya kata, pembaharuan bahan online boleh dibuat sebanyak 2 kali. Macam mana nak buat online ni? Jangan risau. Tuan-tuan dan puan-puan boleh bertanya di live chat ataupun ikut kelas yang akan diadakan dan anda akan diajarkan step by step macam mana nak buat renew. Denda lewat bagi pemulangan buku adalah sebanyak 20 sen sehari. Katakanlah sekiranya lewat 2 hari, berapa Cik Indah student tanya? So, jawapannya adalah 40 sen. So, setiap hari dia akan bertambah sebanyak 20 sen, 20 sen. Okey, seterusnya pinjaman antara perpustakaan, interlibrary loan, buku boleh dilakukan antara perpustakaan lain. Katakanlah bila tuan-tuan dan puan-puan menggunakan web OPEC kami mencari buku dan buku tu tak ada dalam koleksi PTDI tetapi berada di Pasir Gudang ataupun di Shah Alam contohnya. So, jangan risau, anda boleh berhubung dengan kami di unit perkhidmatan perpustakaan. Kita akan adakan di mana kita akan tolong dapatkan bahan itu daripada perpustakaan yang berkenaan. Okey, macam mana pula sekiranya buku yang dipinjam hilang? Okey, apa yang anda perlu lakukan ialah sila datang ke kaunter dan buat laporan buku. Jas yang dikenakan adalah harga buku itu sendiri dan wang proses sebanyak RM20. Suka saya ingatkan kepada para pelajar, kenalah ingat kita dah bagi pinjam bahan-bahan ataupun buku yang tuan-tuan dan puan-puan nak. Kemudian kenalah pastikan bilakah waktu pemulangan buku tu ya, supaya buku tu dipulangkan sebelum waktunya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tidak akan dikenakan denda. Dan tuan-tuan dan puan-puan kenalah selalu tengok dalam web OPEC di My Account sama ada anda telah pulang ke belum buku ni. Sebab apa? Implikasinya kita tengok ya. Ia kata, sudahkah anda semak akaun perpustakaan? Baiklah, terdapat 4 langkah mudah untuk semak akaun perpustakaan anda. Yang pertama, layari laman web OPEC, masukkan patron asas yang telah disediakan dan tengok dekat situ adakah buku-buku yang masih dalam pinjaman dan denda yang dikenakan. Kemudian, perlulah membuat pemulangan buku atau denda yang dikenakan di kaunter perkhidmatan pelanggan perpustakaan. Di sini saya nak ingatkan tuan-tuan dan puan-puan, kita bayar denda buku tu nanti secara cashless. Means kita kena bayar menggunakan kad debit atau kad kredit. Kita boleh buat secara cashless. Okay, so kita tidak terimalah duit cash. Kenapa kita buat macam ni? Sebab untuk mengelakkan daripada berlakunya penahanan semakan keputusan peperiksaan atau transkrip ataupun untuk mengelakkan daripada tidak dapat menghadiri convocation bagi pelajar. Manakala bagi staf untuk mengelakkan daripada berlakunya pemotongan gaji lah. Baiklah, sekali lagi saya nak ingatkan sangat penting kerana telah dilaksanakan penjanaan bil pelajar perpustakaan bagi pelajar-pelajar yang mempunyai tunggakan bayaran denda lewat dan tidak memulangkan buku perpustakaan melebihi tempoh yang telah ditetapkan. Kenapa? Ia akan mengakibatkan semakan keputusan peperiksaan disekat dan bila nak konvo tak boleh nak konvo ataupun bila anda nak generate keputusan tak boleh kerana apa? Kerana anda mempunyai denda dengan perpustakaan. So, sebab itu kami selalu pesan supaya anda bayar denda dan selalu semak semula akaun anda supaya tidak terjadinya masalah yang tak dapat menghadiri convocation dan sebagainya. Baiklah, seterusnya saya akan terangkan mengenai web OPEC. Okey, ini adalah satu platform di mana para pelajar boleh mencari bahan ataupun buku menggunakan wheel system yang mana kita gunakan iaitu Web-Based Integrated Library System. Apa modul-modul yang terlibat? Kita ada pembelian bahan, pengkatalogan, sirkulasi iaitu pinjam pulang, pembaharuan dan tempahan bahan. Pencarian bahan, indeks artikel, pinjaman antara perpustakaan dan cadangan bahan. Ini adalah modul-modul yang disediakan. Seterusnya, bila dah cari buku, contohnya dekat sini kita ada prinsip-prinsip asas Islam. Dah jumpa dah buku ni. Tolong perhatikan call number dia dan tengok juga location bahan. Sekiranya location bahan berada di kampus Pasir Gudang, janganlah pula cari dekat PTDI 1 atau PTDI 2 ya. Anda kena tengok location dia di mana.
Dan saya nak ingatkan, tengok juga item status. Kalau chef bermakna ada di rak terbuka, nanti berada di bahagian rujukan. Kalau kata tak jumpalah Cik Indah buku yang saya nak, jangan risau, bawa account number ataupun maklumat yang kamu dah snap dalam WebOpack ini kepada pembantu perpustakaan di kaunter. Kita akan cuba carikan. Okey, saya nak ajar sedikit tentang macam mana nak tengok nombor panggilan. Seperti yang anda nampak, first two line dia kata BS1032, iaitu subjek bahan ini adalah agama. Okey, third line ni selalunya kata number, CUTTA, R yang mana kita letak surname penulisnya, dan untuk last line adalah tahun buku itu diterbitkan. Baiklah, maklumat koleksi bahan perpustakaan seperti nombor panggilan dan lokasi bahan dapat diakses melalui komputer dengan lebih cekat dan pantas. So, janganlah terus pergi ke chef dan cari satu-satu, tengok satu-satu, nanti pening dah sakit kepala ya. Kita boleh gunakan WebOpack yang telah disediakan untuk memudahkan kerja. Seterusnya, kelas kemahiran maklumat. Cik Indah, apa yang Cik Indah terangkan ni tak jelas lah. Jangan risau, kelas kemahiran maklumat yang kita tawarkan ni akan mengajar semua perkhidmatan dan juga sistem yang tuan-tuan dan puan-puan gunakan bagi tujuan nak buat assignment ataupun nak buat penyelidikan. So, cakap dengan pensyarah yang berkenaan, saya nak mengikuti kelas kemahiran maklumat di PTDI. So, nanti boleh request di sistem pengurusan kelas kemahiran maklumat. Kita ada dekat ekkm.uitm.edu.my. Dan ada 5 modul yang insyaAllah akan diajar, iaitu Introduction to Library System, Introduction to PITA Electronic Resources, Online Databases, Reference Management Software and Notes, Reference Management Software Mendeley. Untuk pelajar ijazah yang suka saya nak ingatkan, bila kata ada penyelidikan yang memerlukan data tentang syarikat atau ekonomi, PTDI juga turut menyediakan data stream dan juga akaun. Okey, seterusnya, peraturan di perpustakaan. Student required to display ID card means student kena bawa kad pelajar untuk masuk ke dalam perpustakaan, sebab kita touch pada barrier gate barulah kita boleh masuk. Dan kalau nak pinjam pun kita kena pakai metric card. Bag kita tinggalkan di rak bag di luar. Tiada makanan yang dibenarkan bawa masuk. Janganlah tiba-tiba nanti bawa makanan seperti nasi lemak ke, kerana ini akan mengganggu persekitaran ya. Seterusnya, taking out refer materials from library premises without permission is prohibited. Jadi janganlah bawa buku-buku rujukan tu keluar daripada perpustakaan, kerana apa? Buku-buku rujukan ni buku-buku yang agak mahal dan digunakan oleh ramai orang. Janganlah misuse library komputer. Kadang-kadang ada student, contohlah dia menggunakan library komputer untuk tengok YouTube, filem-filem Korea dan sebagainya. Kita nasihatkan supaya penggunaan komputer ni khusus untuk kegunaan akademik. Kerana apa? Ada rakan-rakan kita yang tiada laptop ataupun komputer di bilik mereka. Jadi mereka sangat perlukan kemudahan ini. Jadi kita kena bear in mind ya. Seterusnya, janganlah merosakkan buku-buku yang berada di dalam library. Pihak pengurusan telah memberikan perkhidmatan tersebut. Jadi kita kenalah jaga buku ni dengan baik. Seterusnya, vandalism pun tak boleh. Jadi jangan ubah ataupun mengendalikan kerusi atau meja yang telah disusun, kerana ini akan menyebabkan susunan tu tak cantik lah. Dan orang lain pun nak menggunakan juga kan. Seterusnya, selipar pun tidak dibenarkan masuk ke perpustakaan. Pendek kata, tuan-tuan dan puan-puan, bila masuk ke library ini, kita terikat dengan sasiah diri pelajar. Cap dan helmet juga tidak dibenarkan dibawa masuk ke perpustakaan. Seterusnya, dating or sitting with your partner from different gender is quickly prohibited. Ya? Jadi janganlah duduk terlalu dekat sampai orang kata apa mengundang gosip. Kenapa saya tekankan? Sebab perkara ini berlaku. Jadi kita perlu elakkanlah perkara ini daripada berterusan, dan kita juga ada staff yang akan meronda by time to time. Tuan-tuan dan puan-puan, tolong jaga laptop dan handphone yang mahal-mahal tu sebaik-baiknya, sebab kalau hilang nanti susah, okey? Sebab kita tidak bertanggungjawab ke atas kehilangan barang-barang peribadi tuan-tuan dan puan-puan.
Kalau nak pergi toilet pun janganlah tinggalkan dompet di atas meja begitu saja. Okey, seterusnya. Short pants, legging and sleeveless shirt are strictly prohibited inside the library. Seperti yang saya cakap tadi, pakailah ikut sasial rupa diri pelajar. Ini adalah chat with librarian. Perkhidmatan chat with librarian juga disediakan di mana boleh diakses melalui portal perkhidmatan perpustakaan. Anda hanya perlu masukkan maklumat pengguna dan mulakan chat dengan librarian. Ini adalah QR code-nya. Jika tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang soalan yang ingin ditanya, bolehlah scan QR code ini dan insya-Allah akan dijawab. Kalau tak pun, ia akan masuk ke email dan kami akan respon ke email tuan-tuan dan puan-puan. Pastikan nombor telefon dan email address adalah betul. Perkhidmatan ini adalah sembang secara maya untuk menjawab pertanyaan dari pengguna berkenaan perkhidmatan koleksi, rujukan bahan dan penyelidikan. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah media sosial perpustakaan Tun Dr. Ismail. Macam mana kita nak buat promosi, macam mana kita nak buat pemasaran, macam mana kita nak dekat dengan pengguna kita? Ada laman web perpustakaan yang baru yang mana laman web ini dihasilkan oleh Puan Siti Rozana. Pelbagai maklumat perpustakaan yang terdapat di dalam laman web ini. Kalau kata saya dah cari Cik Indah tapi tak jumpa, jangan risau. Okey, chat with librarian. Tak pun pergi ke Facebook kami dan tengoklah apa aktiviti-aktiviti yang diadakan oleh perpustakaan. Nak tengok promosi baru, aktiviti baru apa yang library buat, semua ada di sana. Anda boleh pergi ke Facebook kami sebab kami ada Encik Azmi ya, di unit corporate untuk membantu menunjukkan apa sebenarnya aktiviti yang dilakukan, promosi dan apa yang akan berlaku dalam perpustakaan setiap hari. InsyaAllah kalau ada aktiviti. Instagram pun kita ada, Twitter dan Telegram juga ya. Ini adalah kita punya laman Facebook. Minta tolong like and follow laman web PTDI. Yang baru kita ada Twitter, Instagram dan Telegram. Ini adalah hasil kerjasama daripada perpustakaan UiTM, PTDI Segamat dan PTDI Pasir Gudang. Semua maklumat di Segamat dan Pasir Gudang kita post dalam media sosial. Jadi minta like and follow ya. Baiklah, untuk kemudahan dan koleksi PTDI Kampus Segamat dan kemudahan dan koleksi PTDI Kampus Pasir Gudang, saya ingin mempersilakan pelajar latihan industri bersama saya iaitu Encik Muhammad Amirul untuk memberikan penjelasan. Dipersilakan. Terima kasih Cik Nur Zulaili. Baiklah, sekarang saya akan teruskan taklimat perpustakaan ini dengan kemudahan dan koleksi yang terdapat di perpustakaan Tun Dr. Ismail Kampus Gamat. Pertama sekali saya akan tunjukkan kemudahan dan koleksi yang terdapat di perpustakaan Tun Dr. Ismail 1. Antaranya terdapat bilik bacaan di bahagian luar, kaunter bagi urusan peminjaman dan pemulangan. Kami juga menyediakan terminal OPEC bagi kegunaan semua pengguna perpustakaan. Ruang pameran bagi kami mempromosikan projek atau program PTDI. Ruang santai bagi pelajar. Berikut juga merupakan ruang santai bagi pelajar di bahagian lain. Kami juga menyediakan bilik seminar yang boleh ditempah. CIMB Trading Room atau Pusat Simulasi Saham. Berikut pula merupakan ruang santai di Aras 1. Kami juga menyediakan koleksi jurnal dan majalah. Terdapat juga koleksi bahan silibus mengikut fakulti. Kami juga menyediakan ruang bacaan secara bersendirian. Berikut merupakan kaunter pinjaman majalah di Aras 1. Kami juga menyediakan ruang Writing and Research Center. Kami juga mempunyai koleksi penyelidikan dan harta intelek. Juga terdapat pusat IT dan juga mesin fotostat, cetakan dan scanner yang boleh digunakan secara layan diri. Kami juga menyediakan bilik perbincangan yang boleh digunakan untuk semua pengguna. Baiklah, seterusnya saya akan tunjukkan kemudahan dan koleksi yang terdapat di perpustakaan Tun Dr. Ismail 2. Kami menyediakan bilik bacaan di bahagian luar. Berikut merupakan kaunter pinjaman dan pemulangan PTDI 2. Terdapat juga terminal OPEC dan mesin fotostat, cetakan dan scanner juga secara layan diri. Ruang bacaan aras bawah.
ruang bacaan persendirian. Kami juga menyediakan kemudahan bilik IT. Terdapat juga makmal bibliografi. Kami juga mempunyai ruang pameran buku baru. Berikut pula merupakan ruang bacaan di aras 1. Kami juga mempunyai koleksi Artscape terhad. Baiklah, seterusnya saya akan tunjukkan kemudahan dan koleksi yang terdapat di Perpustakaan Tun Dr. Ismail, Kampus Pasir Gudang. Berikut merupakan bangunan Perpustakaan Tun Dr. Ismail, Pasir Gudang. Kami menyediakan bilik bacaan 24 jam yang terdapat di luar dengan kapasiti mengikut SOP seramai 12 orang. Terdapat juga kemudahan book drop machine di sebelah bilik bacaan 24 jam serta ruang bacaan terbuka berhadapan dengan bilik 24 jam dengan kapasiti mengikut SOP seramai 8 orang. Kami juga menyediakan kemudahan bilik loker di sebelah bilik bacaan 24 jam serta ruang loker terbuka yang berada di sebelah pintu utama PTDI. Berikut pula merupakan pintu masuk PTDI serta barrier gate. Kami juga menyediakan terminal OPEC bagi semua pengguna perpustakaan di setiap aras dan juga self-check machine yang berada di aras 1. Terdapat juga ruang menonton dan ruang permainan dalaman yang terdapat di aras 1. Di aras 1 juga tempat di mana terletaknya pentas utama kami serta pameran bahan new arrival. Terdapat juga ruang pameran dan bilik mesyuarat di aras 1. Kami juga menyediakan ruang pantry di aras 1 serta kemudahan lift bagi setiap pengguna untuk ke setiap aras atau level. Di aras 2 pula, terdapatnya makmal komputer kami dengan kapasiti SOP seramai 16 orang serta kemudahan cetakan dan photostat bagi setiap pengguna. Kami juga menyediakan ruang learning commons yang sangat selesa di aras 2 dengan kapasiti SOP-nya seramai 10 orang serta ruang meja Carol yang terdapat di aras 2 dan juga 3. Di aras 2 juga terdapat bilik seminar dan bilik pandang dengar yang boleh ditempah. Kami juga mempunyai ruang akhbar dan juga ruang bulletin di aras 2. Terdapat juga kaunter koleksi jurnal dan penyelidikan serta terminal e-thesis untuk para pengguna di aras 2. Kami juga mempunyai koleksi bahan projek pelajar dan juga bahan laporan ENT atau Entrepreneurship di aras 2. Terdapat juga bilik perbincangan yang boleh ditempah di aras 3 dan juga ruang bacaan terbuka di setiap aras. Berikut pula merupakan ruang bacaan santai di aras 2 dan juga sudut ruang santai di aras 3 yang sangat selesa dan kondusif. Terima kasih saya ucapkan kepada Encik Amirul atas penerangan tadi. Sebelum saya akhiri taklimat kita pada hari ini, jangan lupa untuk daftar kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada link yang kami paparkan dan juga penilaian taklimat dengan scan QR code yang disediakan. Baiklah, dalam penilaian taklimat nanti akan ada soalan sebelum dan selepas. Soalan yang sebelum mungkin anda tidak tahu apa itu PTDI atau apa kemudahan yang kita sediakan, so ratingnya mestilah rendah. Sebelum kita membuat penerangan, jadi selepas kita membuat penerangan, ratingnya mestilah tinggi. Kalau anda mempunyai masalah seperti tidak faham ataupun mempunyai soalan lain, bolehlah bertanya dengan pengawal-pengawal pustakawan. Lakukan penilaian taklimat dan daftar kehadiran anda. Jika anda mahukan maklumat lanjut tentang PTDI, anda boleh melayari laman web kami atau anda juga boleh kontak Puan Siti Rozana dan Cik Nur Azulia dengan nombor telefon dan email yang tertera. Saya ingin mengucapkan selamat menggunakan perkhidmatan di Perpustakaan Kampus Gamat dan Pasir Gudang. Jangan malu untuk menggunakan perkhidmatan kami dan insya-Allah pengawal-pengawal pustakawan akan membantu anda dengan sehabis baik. Sebelum saya mengakhiri taklimat ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi menghadiri taklimat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi.